Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersua kembali kita dalam rancangan Unimas Kini musim yang kedua. Baiklah, pada hari ini kita akan mengupas topik perbincangan berkaitan dengan isu pergaulan bebas di negara kita. Agak menarik ya topik perbincangan kita pada hari ini. Baik, kita terus mulakan perbincangan kita bersama seorang pakar. Selamat pagi, Cik Dayang. Baik, saya terus mulakan ya. Pada pendapat Cik Dayang, apakah faktor yang menyumbang kepada pergaulan bebas di negara kita? Salah satu faktor berlakunya pergaulan bebas ini adalah faktor dalaman yang ada kena mengena dengan diri mereka sendiri. Terdapat satu kajian yang saya jumpa, faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah perasaan mereka, hasrat mereka yang sangat ingin mengetahui, rasa ingin tahu mereka yang sangat tinggi untuk mencuba perkara itu, tidak kira baik maupun buruk. Mungkin juga dari segi antara usia mereka dan juga persekitaran mereka yang menyebabkan mereka berani untuk mencuba perkara mereka tidak pernah alami itu. Contohnya, pada masa kini, ramai pelajar yang terlibat dalam kes penyalahgunaan dadah. Dan perkara ini sebenarnya amat membimbangkan kerana terdapat satu kes ini, iaitu operasi serbuan ke atas 367 penagihan dadah di seluruh Malaysia. Mereka telah menangkap pelajar yang berumur dari 13 sehingga 18 tahun. Ya, memang membimbangkan. Seterusnya, bagaimana pula dengan kesan pergaulan bebas ini? Bolehkah Cik Dayang menerangkan serba sedikit berkaitan dengan kesannya? Bagi kesan pula, kesan yang paling memberi impak yang paling besar akibat penyalahgunaan dadah ini adalah perkara itu akan memusnahkan masa depan mereka. Jika pada masa ini, pada seawal usia ini mereka telah mengambil dadah, secara langsung perkara itu akan merosakkan, akan mengganggu pelajaran mereka di sekolah. Dan jika perkara pelajaran mereka terganggu, begitu juga dengan keputusan sekolah mereka yang boleh menyebabkan mereka tidak dapat menyambung ataupun melanjutkan pelajaran di IPT, di Institut Pelajaran Tinggi. Dan secara tidak langsung, jika tiada sijil yang boleh membenarkan mereka untuk mencari pekerjaan, dan perkara ini akan menyebabkan mereka susah untuk mencari pekerjaan. Dengan lagi sejarah mereka yang ada pernah terlibat dengan kes penyalahgunaan dadah. Dan jika tiada pekerjaan, di mana mereka nak mencari duit? Jika tiada duit, macam mana mereka nak menyara diri mereka? Macam mana mereka nak cari makanan? Macam mana mereka nak cari minuman? Dan perkara ini memang membimbangkan sebenarnya, kerana ialah masa depan mereka memang nampak dari sekarang memang akan musnah. Okey, seterusnya pula kita akan mendengar pendapat daripada pakar seterusnya. Baik, Cik Elsa, apakah pandangan Cik berkaitan dengan faktor pergaulan bebas? Kita dapat lihat pada masa kini, para pemuda tidak begitu mengambil endah tentang hal agama. Ini secara langsung menyebabkan pelbagai permasalahan lain timbul seperti pergaulan bebas. Ini adalah kerana mereka tidak mempunyai panduan yang baik dalam kehidupan, iaitu mereka tidak dapat membezakan antara betul atau salah kerana pegangan agama yang tidak kuat. Justru jelaslah tanpa agama manusia akan begitu mudah terpesong dan menyebabkan berlakunya situasi sosial yang lebih parah seperti pergaulan bebas. Bagaimana pula dengan penyelesaian kepada permasalahan ini, Cik Elsa? Jadi salah satu cara untuk membendung permasalahan ini adalah dengan memberikan didikan agama dari kecil lagi. Jadi dalam peranan ini, ibu bapa lah yang memainkan peranan yang sangat penting. Selain daripada ibu bapa, sekolah juga boleh memainkan peranan yang penting dengan mengadakan aktiviti seperti aktiviti luar kelas ataupun subjek yang di dalam kelas yang boleh meningkatkan ilmu keagamaan para pelajar. Usaha
seperti ini pastinya akan dapat memberi panduan kepada para pelajar. Jadi terbuktilah didikan agama sangat penting dan dapat mengelakkan atau membendung berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan pelajar. Baiklah, sekarang kita ingin mendengar pula pandangan daripada pakar seterusnya, Cik Fadnin. Baik, Cik Fadnin, apakah kesan pergaulan bebas? Sekiranya seseorang itu terlibat dengan masalah pergaulan bebas seperti seks bebas, pelibatan alkohol, dadah dan sebagainya, ia akan merosakkan imej diri dan keluarga. Contohnya kes anak luar nikah, ia sendiri dan keluarga akan mendapat malu kesan daripada perbuatan tersebut. Orang ramai akan memandang rendah dan bergosip tentang anak mereka. Bukan itu sahaja, hal ini mungkin akan menimbulkan fitnah kepada keluarga tersebut. Jadi terbuktilah bahawa keadaan ini akan merosakkan imej diri dan keluarga. Bagaimana pula dengan penyelesaian kepada permasalahan ini? Bolehkah Cik Fadnin menerangkan dengan lebih lanjut? Antara penyelesaiannya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah pergaulan bebas antara dalam kalangan pelajar, iaitu dengan memantau pergaulan anak-anak dari semasa ke semasa. Ini adalah kerana ibu bapa merupakan orang yang paling terdekat dengan anak mereka. Sehubungan dengan itu adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sentiasa mengikuti perkembangan diri anak-anak remaja mereka. Baiklah, sekarang kita akan bertanya kepada seorang lagi pakar yang dijemput pada hari ini. Tadi kami telah mengupas berkaitan dengan faktor, kesan dan juga sedikit penyelesaian. Sekarang ini saya ingin bertanya kepada Cik Izzah. Pada pendapat Cik Izzah, apakah penyelesaian yang lain yang boleh diimplementasikan untuk membendung masalah ini? Antara penyelesaian pelajar menghindari pergaulan bebas ialah memilih rakan yang berperwatakan baik. Ini menunjukkan pemilihan rakan yang berperwatakan baik seperti mempunyai integriti tinggi dan berpegang kepada prinsip moral yang kuat, boleh menjauhkan diri daripada terlibat daripada pergaulan bebas. Penting bagi seorang pelajar untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik. Selain itu, media massa juga membantu membendung pergaulan bebas dengan menyebarkan nilai-nilai positif dan kesedaran tentang kesan negatifnya. Pihak media massa hendaklah menyekat program-program hiburan yang boleh merosakkan akhlak pelajar, seperti filem-filem yang mengandungi adegan-adegan lucah yang menyebabkan isu pergaulan bebas yang semakin meningkat, seterusnya meningkatkan lagi kadar perkembangan bayi. Para pembangun aplikasi dan laman web disarankan untuk membina aplikasi-aplikasi yang menarik dan bermanfaat untuk para pelajar serta meletakkan filter dan tapisan kepada carian-carian yang berunsur lucah. Sekian sahaja topik perbincangan kita pada hari ini. Bersua kembali kita pada waktu yang sama dan hari yang sama. Nantikan rancangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam Unimasku Gemilang. Kami dari Kumpulan 4
akan menjelaskan tugasan kami yang bertajuk Faktor, Kesan dan Penyelesaian Pergaulan Bebas dalam kalangan pelajar UNIMAS. Dalam meniti arus pemodenan masa kini, keterlibatan remaja dalam kebejatan moral dilihat semakin meruncing. Misalnya, ramai remaja terlibat dalam pergaulan bebas. Hal ini amat membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat dan tidak seharusnya dipandang dengan sebelah mata sahaja. Oleh yang demikian, pendekatan yang terbaik dan efektif perlu diimplementasikan. Hal ini demikian kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Remaja dikatakan tonggak utama negara yang bakal memerintah tampuk pemerintahan negara pada masa akan datang. Oleh yang demikian, pentingnya bagi seseorang remaja itu sendiri untuk memiliki kepribadian yang baik. Isu ini akan dikupas dengan lebih lanjut selepas ini. Falsafah yang berkait dengan tugasan kami adalah falsafah etika. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang pengertian falsafah. Falsafah bermaksud pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai satu ilmu yang tinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Secara dasarnya, falsafah ini sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk mencari kebenaran, kepastian, untuk membentuk pemikiran yang baik dan positif. Falsafah etika juga disebut sebagai falsafah moral. Falsafah etika adalah satu disiplin ilmu yang dipelajari untuk mengenai tindakan manusia yang dapat dianggap baik dan buruk. Falsafah etika berkait rapat dengan isu pergaulan bebas yang semakin hari semakin menjadi masalah utama pada masa kini. Meskipun pergaulan dapat menghilangkan kebosanan dan kesunyian, namun pergaulan yang tiada batasan akan mengakibatkan keburukan. Salah satu isu semasa pergaulan bebas yang masih menjadi kebimbangan masyarakat pada masa kini ialah kes rogol. Pergaulan bebas merupakan antara punca utama terjadinya peningkatan kes rogol dalam kalangan remaja, terutama sekali pelajar. Apabila kita lihat dengan lebih mendalam, sikap dan pemikiran anak muda pada masa kini ibarat mengundang terjadinya peningkatan kes tersebut. Ini adalah disebabkan oleh pergaulan mereka yang terlalu bebas dan bersifat terbuka. Natijahnya, mereka akan bebas melakukan atau mencuba sesuatu baharu kerana tiada batasan dalam pergaulan. Pergaulan bebas dan pengaruh rakan sebaya juga turut menjadi penyumbang kepada masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja di Malaysia. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang sering berinteraksi dengan rakan mereka yang menggunakan dadah lebih cenderung untuk menerima ajakan mereka untuk mencuba dadah. Penyalahgunaan dadah juga menjadi semakin membimbangkan di Malaysia dan di mana remaja yang terlibat dalam penagihan dan pengedaan dadah semakin berleluasa. Bahkan, terdapat kes di mana remaja tersebut hanya berumur 13 tahun sudah terlibat dalam penjualan dadah. Selain itu, penggunaan vape juga turut menjadi isu yang hangat dalam kalangan remaja di Malaysia sekarang ini. Remaja sering menganggap vape adalah alternatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan rokok konvensional. Tetapi mereka tidak tahu atau tidak peduli akan bahayanya vape jika digunakan secara berlebihan. Pihak agensi anti dadah kebangsaan iaitu pihak AADK juga telah mengenal pasti bahawa vape juga merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja pada masa kini. Pergaulan tanpa batasan juga menyumbang masalah sosial yang kini semakin meningkat iaitu masalah pembuangan bayi. Pergaulan bebas antara remaja bermaksud mereka yang menganggap mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan sesuatu yang baru, contohnya seperti melakukan hubungan seks. Ini juga menunjukkan bahawa remaja mudah terpengaruh dengan hawa nafsu semata-mata. Natijahnya, ia akan mendatangkan kesusahan kepada diri mereka sendiri apabila berlakunya kehamilan. Oleh itu, masalah pembuangan bayi akan terjadi apabila mereka tidak mahu mengambil tanggungjawab untuk menjaga bayi tersebut. Sekian saja daripada kumpulan kami. Saya Riani Anak Guna. Saya Dayang Nohani Salisha binti Awang Iksan. Saya Elsa Jini Frankie.
Saya Nur Izzah. Saya Nur Fatni Zakirah binti Muhammad Zamani. Sekian, terima kasih. Bye-bye.